Okey, bersama Cikgu Shikin untuk Sains tingkatan 3 KSSM. Okey, ini adalah buku teks ya. Okey, kita boleh gunakan buku teks bersama-sama. Okey, cikgu dah sertakan buku teks kat sini. Okey. Maksudnya kan semua kat rumah. Okey, maaf ya ada notification keluar. Okey, semua kat rumah. Jadi cikgu pun kat rumah. Okey, kita mulakan dengan bab 1 tingkatan 3 KSSM bersama Cikgu Shikin. Okey, bab 1 ialah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, seterusnya, bab 1 adalah rangsangan dan gerak balas. Apa itu rangsangan dan gerak balas? Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok gambar pertama adalah gambar tengok ada pelumba. Okey, macam mana adanya pembesar suara, adanya pengukur masa. Okey, dekat sini kita tengok Okay, sama-sama cikgu pun ada buku teks juga. Okey, kalau tak ada buku teks boleh tengok dekat skrin yang kita yang di-share. Okey, setiap pelari, antarabangsa lah terutamanya kat sekolah adalah macam ni kat sekolah kita pakai bunyi horn je, tu lari kan. Okey, ini special sikit sebab antarabangsa. Okey, biasanya diukur biasanya menggunakan pembesar suara dan alat pengukur masa. Okey, yang tunjukkan dalam gambar, awak tengok dalam gambar tu. Okey, jadi alat pengukur ni mengukur sela masa antara bunyi daripada pembesar suara dengan tindakan daya tolakan pertama yang dikenakan oleh pelari terhadap alat sela ini. Jadi sela masa ini ialah dikenali sebagai masa gerak balas. Jadi sekiranya ada pelumba yang memulakan larian cepat sikit, jadi tak adil lah kan, tak aci kan. Jadi diorang dapat detect. Jadi dikira fast lah. Dari larian itu dikira batal jadi pelari pecut tu terpaksa semua sekali lah pelari terpaksa ulang balik semula. Jadi dekat sini kita nak bincang tentang gerak balas. Jadi bila kita dengar bunyi, automatik kita akan bergerak balas. Kan? Apa-apa pun kita dengar bunyi bising ke, kita akan terkejut. Jadi itu adalah tindak balas kita. Jadi tindak balas kita dah rangsangan. Bila bunyi bising, terkejut. Allahu Akbar, terkejut. Kan? Jadi ada benda rangsangan. Tiba-tiba jatuh benda, kita terangkat kaki, terangkat tangan. Itu kita ada rangsangan dan gerak balas. Kita merangsang, kita dengar sesuatu dan kita merangsang. Contoh kita dengar anjing menyalak dari jauh. Okey, ada anjing ni. Kita menerima rangsangan. Apa gerak badan kita? Kita pun pecut lari. Takut sebab ada anjing kat belakang kan. Jadi itulah rangsangan. Telinga kita merangsang untuk bunyi. Dan apa gerak balasnya? Gerak balasnya kita lari sebab kita takut. Kan? Itu sebenarnya rangsangan dan gerak balas. Okey, seterusnya kita tengok sistem saraf manusia. Okey, apa budak ni main badminton pula? Apa kaitannya dengan badminton? Okey, mula-mula kita nampak bulu tangkis datang kan. Kita dah standby nak main badminton kan. Dah standby dengan raket nak gerak kan. Orang lawan kita ni nak pas bulu tangkis ni ke atas ke bawah, ke kiri, ke kanan kan. Jadi otak kita ni dah fikir. Dah tercetus impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah maklumat yang kita terima dan kita hantar ke otak. Jadi kalau dekat buku teks ni yang dekat nombor 1 tu, gerakan bulu tangkis bertindak sebagai rangsangan yang dikesan oleh mata. Kita nampak ke bulu tangkis kan? Kita tak buta kan? Kita nampak bulu tangkis tu nak datang ni. Okey, dikesan oleh mata. Impuls dicetus. Apa maksud impuls tadi? Impuls adalah maklumat dicetus. Jadi kita nampak bulu tangkis tu nak datang. Jadi kita impuls tu, maklumat tu akan dihantar ke otak. Okey, jadi nombor 2. Otak pemain yang lawan tadilah mentaksir impuls. Yang tengok bola tangkis nak datang tu dia taksir. Taksir tu apa? Difikirlah impuls. Difikir maklumat. Taksir maklumat. Menganggar kelajuan. Maksudnya lajunya datang impuls tu. Datang impuls pula. Datang bulu tangkis tu. Jadi dia dapat menganggar kelajuan dan menentukan arah. Adakah bulu tangkis tu datang ke atas ke bawah kan, dia nak standby ni kan. Jadi dia terima. Jadi dia mentaksir. Jadi dekat sini kita nampak, kita hantar ke otak,
kita terima, kita fikir. Itu merangsang. Dan nombor 3. Jadi otak kita dah terima impas kan. Dah terima maklumat. Kita pun mulalah merangsang dan kita memberi gerak balas. Jadi kita pun bergerak lah. Kan bulu tangkis kita datang, akan nak tunggu je kan. Datang, terus pukul. Kan. Kalau bulu tangkis kat atas, kat bawah. Kan. Jadi itu adalah rangsangan. Kita terima, kita nampak. Dan gerak balasnya kita cuba untuk pukul bulu tangkis. Okey. Kat bawah ni pula saya besarkan sikit. Okey, biasalah kat rumah kan dengan suara anak. Okey. Struktur sistem saraf manusia. Okey, kita struktur sistem saraf manusia. Okey, kita tengok yang warna kuning ni ada 2 kan. Satu ialah sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Jadi kena faham sistem saraf manusia adalah suatu merupakan kesangkawalan yang penting dalam koordinasi badan. Koordinasi. Apa itu maksud koordinasi? Dekat sini penglihatan, pemikiran, kat sini ada kan. Pergerakan badan, sistem saraf juga mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam melalui sesuatu proses. Di koordinasi badan ni maksudnya pergerakan badan kita. Keluar lagi notification. Okey, dapat mengawal badan kita. Jadi, contohnya kita menari. Kita bunyi beat kan. Kan bunyi muzik kita lah mulalah gerak kepala, rancak kan. Bunyi dengan rancak, kaki bergerak, tangan bergerak. Jadi, koordinasi badan. Maksud badan kita bergerak. Bunyi lagu tarian, tiba-tiba tangan bergerak, kan, kepala bergerak. Jadi, itu adalah koordinasi badan kan. Tangan kaki bergerak. Orang K-pop sekarang kan menari joget pula K-pop. Kan menari rap lah K-pop macam-macam kan. Okey, dia menari. Itulah koordinasi badan. Maksudnya badan kita koordinate, bergerak. Jadi, macam mana badan kita ni bergerak? Macam mana kita ini boleh mengawal koordinasi badan? Okey, kita ada sistem saraf manusia. Okey, pertama kita ada sistem saraf pusat. Okey, dah nama pusat, bukan pusat kat perut. Pusat maksudnya dia utama. Jadi mesti melibatkan kita punya otak dan juga saraf tunjang. Okey, spinal cord kat belakang ni, belakang kita ni panjang tu kan, yang nampak panjang tu itu adalah saraf tunjang. Jadi main ini kita mesti ingat, mesti ada sistem saraf pusat dan juga yang kedua ialah pecahan yang kedua ialah sistem saraf periferi. Periferi bukan fairy tale ya, periferi. Nak sebut pun. Okey, dekat sini adalah saraf kranium, iaitu dari otak. Ada tengoklah, nampak saraf-saraf kecil-kecil itu adalah saraf kranium. Dan juga daripada saraf tunjang ada keluar pula saraf-saraf, itu adalah saraf spina. Jadi, untuk ingat, okey, kalau pusat mesti otak. Otak dasar kat belakang kita saraf tunjang, itu adalah utama. Jadi kita panggil sistem saraf pusat, itu yang utama ya. Okey, yang kedua barulah sistem saraf periferi, bukan fairy tale. Barulah dia pecahan daripada yang pusat tadi, itu adalah saraf kranium dan juga saraf spina. Okey, kita tengok apa itu saraf periferi. Okey dia Okey, daripada saraf periferi ini 12 pasang saraf kranium yang menghubungkan otak dengan organ diri dan organ dalaman. Dan 31 pasang saraf spina yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Jadi saraf spina ni contohnya daripada saraf tunjang itu adalah utama. Jadi untuk bergerakkan tangan kita, macam mana tangan kita bergerak? Jadi pada saraf tunjang itu, okey, daripada otak mentaksir impas tadi kan. Okey, otak nak bergerak ataupun bulu tangkis tadi. Okey, jadi saraf hantar ke saraf tunjang. Saraf tunjang tu hantar ke saraf spina. Barulah tangan kita terangkat. Nak angkat main badminton kan. Kan. Jadi dia menghubungkan semuanya daripada saraf pusat ke otak ke saraf tunjang. Saraf tunjang pergi ke saraf spina. Jadi impas tu akan menghantar angkat tangan. Jadi kat sini kita ada 31 pasang saraf spina yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Kalau tangan, kalau kaki kita dengar anjing menyalak tadi, takutnya kita dah nak berlari. Jadi kaki kita bergerak. Jadi kita akan lari. Jadi itu adalah gerak
balas. Kita merangsang, kita dengar, kita nampak, kita bau, kita rasa, otak akan fikir, akan terima impas maklumat. Okey, dia akan hantarkan maklumat kepada saraf daripada otak atau ke saraf tunjang. Saraf tunjang akan hantar ke saraf spina dan juga saraf kranium untuk bergerak balas. Ingat, yang pertama ialah rangsangan. Kita terima rangsangan dan kita akan bergerak balas daripada apa input ataupun impas yang kita terima. Apa itu impas tadi? Impas tadi ialah maklumat yang kita terima daripada rangsangan yang ditaksir di otak. Okey. Seterusnya. Okay, maaf lah kalau ada notification keluar ya. Biasalah. Okey, kita contoh ni adalah fungsi sistem saraf manusia. Okey, apa pentingnya ialah untuk mengawal dan mengkoordinasi organ dalam bahagian badan sistem saraf manusia. Mengesan rangsangan macam tadi kan. Kesan. Anjing menyalak. Takutnya. Okey, lepas tu hantar maklumat dalam impas. Hantar maklumat dalam bentuk impas ke otak. Otak kata, takutnya. Kita fikir takutnya. Dan kan pentafsir dia kan. Tafsir tu, takutnya. Rangsangan kita terima bunyi anjing menyalak. Kita hantar ke otak. Otak terima maklumat dalam impas. Maksudnya maklumat bunyi anjing tadi. Kemudian tafsir impas. Tafsir. Kita fikir. Otak berfikir. Itu anjing. Lepas kita perasaan kita takut. Okey. Bila kita takut, kita akan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Itu kita cuba apa? Tengok je ke? Lari lah. Tengok anjing kita. Pecut lari. Takut. Okey. Itulah kan. Okay, boleh cerita pasal cerita hantu lagi. Nampak hantu, nampak bunyi hantu kan. Itu juga rangsangan. Okey, ni gambar berkutat lah. Contoh kalau kita bersin, kita nak mengutip sampah, kita nampak sampah, kita mesti terasa nak buang kan. Baiknya awak. Aku buang kan. Janganlah tengok sampah. Alah, cleaner ada. Ambil lah. Tak nak macam tu. Kita mesti tengok sampah ada. Kita akan terfikir, fikir rangsangan kita. Sampah kotornya. Ambil, kutip. Atau sapu, buang. Okey, bersin. Kita rasa nak bersin. Kan? Hacung. Benda tu juga adalah rangsangan dan juga gerak balas. Melayari internet sekarang kan. Semua online kan. Okey. Ini adalah contoh-contoh umum lah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Daripada rangsangan ini, kita dan tindakan dan rangsangan kita ada tindakan terbagi kepada 2. Itu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, kita tengok gambar ya. Membaca buku, menarik tangan daripada objek panas dan juga peristalsis di esophagus. Jadi kalau kita makan, makanan nak turun ke perut, kan, ke usus, macam mana? Ni kita panggil peristalsis. Kita pergi satu-satu ya. Apa itu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal? Ini antara soalan famous yang awak perlu faham. Kan? Kalau ikutkan sampai tingkatan 5 pun benda ni akan ada. Jadi kita kena tahu dan betul-betul faham awal-awal tingkatan 3 ni kan. Okey, kita bagi kepada 2. Contohnya kita tengok yang terkawal dulu. Okey, tindakan terkawal, saya baca buku tab ya. Okey, kita sama-sama baca buku tab. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Contoh tindakan terkawal termasuklah membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari, bersenam. Okey, maksudnya terkawal ini adalah benda yang kita sedari. Tindakan terkawal maksudnya kita boleh kawal. Maksudnya benda ini kita boleh sedar, kita boleh sedari benda tu. Kita contoh tengok buku, aku periksa esok nak baca buku lah, tunggu periksa nak baca. Okey, tengok buku. Okey, buka buku baca. Alah, malahnya letih lah, tutup buku, tak nak baca. Maksudnya kita boleh kawal kan. Ataupun kita nak menulis. Hari ni ada homework lah. Nak buat homework, salin lah buku, buat latihan kan. Kita boleh kawal. Jadi otak kita mulai dikawal oleh otak. Otak kata nak ke tak nak. Rajin ke malas. Ikut masing-masing. Jadi kena rajin lah ya. Okey, nak berjalan. Malas lah aku nak jalan. Nak tidur lah. Kan? Benda tu kita boleh kawal. Jadi ini adalah aliran impas. Impas apa tadi? Maklumat. Okey. Daripada rangsangan. Contoh kat sini. Bunyi deringan telefon. Jadi kita ada
Effector. Effector ni maksudnya reseptor di dalam telinga manusia. Kita recept. Kalau bahasa dekat accepted. Your love. Allah keluar pula ni. Okey, contohnya your love is accepted. Cinta aku diterima, accept. Itu bahasa Inggeris. Tapi kalau kita ingat accept, recept, dikurang bunyi kan. Jadi receptor ni adalah kita receptor ataupun effector. Maksudnya kita menerima, kita accept, kita terima. Kita terima sesuatu rancangan macam bunyi terengan telefon kan. Ring ring ring, bunyi lagu macam-macam kan. Okey, jadi impas saraf hantar ke otak. Okey, otak hantar lagi impas saraf hantar ke effector. Efek kesan. Effector. Okey, kalau kita tinggal dengar otot. Kita ada otot kat tangan, kita ada otot kat kaki. Jadi benda tu akan efek, akan kesan kita memberi gerak balas. Jadi kesan ni kita bergerak balas. Jadi gerak balas ni apa? Angkat telefon, sentuh skrin telefon kan. Tapi zaman sekarang tak bunyi telefon pun, bangun pagi dah terus pegang telefon. Kan. Jadi maksud ini ada pergerakan, kita ada rangsangan, kita ada app nombor satu, rangsangan. Kedua, effector itu adalah receptor, terima. Lepas tu impas hantar ke otak dulu. Mestilah otak terima dulu, otak nak fikir apa benda tu kan. Itulah fungsi utama otak. Sebab otak adalah saraf apa tadi? Saraf utama kan. Saraf utama atau namanya saraf pusat. Jadi daripada saraf pusat, otak terus hantar impas tadilah saraf kranium, saraf spinal tadi kan. Hantar ke effector. Itu kesan lah untuk memberi gerak balas. Itu ke otot tangan, otot kaki kita. Untuk kita bergerak mesti ada otot. Jadi otot itulah akan memberikan gerak balas. Kalau dalam gambar ini menyentuh skrin telefon. Okey, kecilkan balik. Okey, ni contoh eksperimen lah. Kalau kita cuba boleh buat kat rumah. Kalau dekat sekolah, kita boleh buat kat sekolah. Okey, ni digunakan pembaris sebenarnya. Ada pembaris tak? Tolong ambil pembaris. Kita ada pembantu kat rumah ni kan. Orang ambil pembantu. Okey, pembaris. Contohnya pembaris kan. Ni pembaris. Okey, kita nampak pembaris. Nampak tak? Nampak pembaris. Okey, rangsangan kita adalah kita nampak pembaris. Jadi otak pula. Impas akan hantar ke otak. Otak akan terima impas. Impas apa tadi? Maklumat. Jadi akan terima maklumat. Oh, pembaris. Dan kita ada tangan kita. Kita letak pembaris. Kita jatuh ke pembaris. Okey, jatuh kan. Maksudnya kita nampak lepaskan pembaris. Jadi tindakan apa? Effector kita, otot kita tangan. Jadi kita akan memegang pembaris yang dilepaskan. Jadi itu adalah apa? Rangsangan mata, lihat sampai ke otak fikir, otak impas maklumat impas saraf hantar ke effector, ke otot tangan kita. Tangan kita bergerak untuk tangkap pembaris. Itu adalah gerak balas. Jadi eksperimen ini adalah untuk menguji tindak balas kita cepat ke lambat. Adakah tindak balas kita jatuh, kita nak fikir 1, 2, 3. Contoh kalau kita sentuh air panas kan, teruslah sentuh. Sakitnya. Ada kita fikir tangan air panas, kena panas, kita fikir otak, kita fikir 1, 2, 3. Sakitnya. Tak ada kan? Otak cepat bertindak balas. Otak kita mesti cepat. Jadi kalau sekiranya contohnya orang lain terus sakit kena air panas, kita lambat 2-3 saat baru rasa sakit. Maksudnya otak kita ada masalah. Berhati-hati. Okey, jadi ni eksperimen simple, boleh buat kat rumah, boleh main dengan adik, cuba kan. Kalau adik lambat, maksudnya otak adik lambat sikit. Ya ke? Maksudnya kita bukan. Jadi maksudnya kita lambat bertindak balas, mungkin kita tidak peka. Jadi otak kita mesti peka, mesti dengar, nampak, dengar dan merangsang dan bergerak balas. Okey, kita seterusnya. Okey, ni contoh air panas tadi lah. Tindakan luar kawal. Tadi yang terkawal. Apa maksud terkawal? Terkawal adalah dalam bentuk yang disedari. Maksudnya kita sedar dan kita boleh buat. Nak buat ke, tak nak buat ke, suka hati. Itu yang terkawal. Terkawal maksudnya boleh kawal. Okey, sekarang kita pergi adalah tindakan luar kawal. Luar
Apa itu luar? Luar ialah berlaku secara serta-merta tanpa disedari. Macam tadi disedari, sekarang tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Okey, kita besarkan sedikit. Contohnya melibatkan tindakan terkeluar terbagi kepada dua. Tadi saraf terbagi dua, sekarang pun terbagi kepada dua. Okey, tindakan luar kawal ialah melibatkan medulla oblongata. Bukan roti oblong. Oblongata. Okey, melibatkan saraf tunjang, tindakan refleks. Okey, medulla oblongata. Okey, kita tengok Okey, kita tengok apa itu proses-proses dia Okey, contohnya melibatkan medulla oblongata. Okey, dalam buku teks kita ada Okey ni, ada kat atas, tak perasan. Okey ni, medulla oblongata. Okey ni kan. Okey, otak. Okey, sebenarnya kita akan belajar otak nanti. Akan ada otak terbagi pada 3. Itu kita tinggalkan nanti. Okey, dekat sini dah akan bahagian 3 otak ni. Okey, kat bawah tu medulla oblongata. Dia nama long panjang. Jadi ini yang menyambungkan ke saraf tunjang belakang ni otak kita. Saraf tunjang belakang kan. Jadi yang menyambungkan dari otak ke saraf tunjang itu adalah medulla oblongata. Jadi kena ingat, bila oblongata, kita ingat roti oblong kepanjangan, panjang. Jadi dia adalah oblongata. Okey, itu adalah medulla oblongata. Jadi melibatkan apa yang melibatkan medulla oblongata ialah denyutan jantung, pernafasan, peristalsis, rembesan air liur. Semua tu boleh kawal tak boleh kawal? Boleh ke denyutan jantung kita nak kawal? Jantung kita bergerak setiap saat dalam 24 hours setiap hari kan. Boleh ke jantung nak berehat sekejap kan? Tak boleh. Kan kalau kita biasa tengok dalam TV ke hospital kan, ti kan. Beep je kan. Maksudnya jantung tu hidup lagi lah. Tapi bila ti apa? Jantung tak bergerak. Hidup ke mati? Kan? Jadi mesti benda tu adalah tindakan. Kita boleh tak sedar. Kita adalah tindakan terkawal. Tindakan luar kawal. Kita tak boleh kawal benda tu. Jantung kita tak boleh kawal. Pernafasan boleh tak? Tutup hidung. Tak nafas. Tak boleh. Matilah kita. Okey. Peristalsis kita makan. Kita nak telan makanan pun tak boleh. Kan? Okey. Rembesan air liur. Air liur sentiasa ada dalam mulut kita. Kan? Jadi itu tindakan luar kawal yang pertama. Yang kedua ialah melibatkan saraf tunjang. Daripada medulla oblongata kita kat belakang, kita sambung kat belakang, itu adalah saraf tunjang. Okey, jadi contohnya melibatkan saraf tunjang adalah tindakan refleks. Apa itu refleks? Refleks adalah tindakan secara automatik tanpa sedar. Ya. Contoh yang panas tadilah. Sentuh, angkat tangan kan. Jadi itulah menarik tangan apabila menyentuh benda panas. Ada kita nak fikir 1, 2, 3, 4 awas panas, tak ada. Kita akan bila terkena panas kita terus panas, angkat tangan kan. Jadi itu adalah refleks dan dia adalah tidak terkawal. Ada ke kita fikir panas ke tidak? Panas ke tidak? Tak ada masa nak fikir. Jadi benda tu adalah tidak terkawal. Menarik kaki apabila terpijak benda tajam. Pijak benda tajam, terus angkat kaki, sakit. Bersin apabila habuk masuk pun bersin. Sama, kita tak boleh nak tahan, kita akan bersin. Masuk habuk dalam hidung akan bersin. Jadi itu adalah tidak terkawal. Jadi ada dua tindakan luar kawal. Luar kawal maksudnya ialah tidak terkawal. Kalau terkawal maksudnya boleh kawal. Jadi kat gambar dalam ni pun sama kan. Macam terkawal tadi kita ada effector, reset, accept, terima. Kita sentuh objek panas, lepas tu dia sampai aliran impuls pergi ke otot kan. Efek tadi kita otot, kita pergi ke saraf tunjang atas ke otak. Otak pun terima impuls. Panasnya. Daripada otak hantar impuls balik, turun ke mana? Apa yang kita sentuh tadi air panas. Tangan kan? Bukan kaki kan? Tangan. Jadi dia pergi ke otot tangan. Orang ini kita ada efektor. Kita ada otot. Otot ini akan bergerak balas. Jadi kita tahu itu panas, tangan kita akan terangkat. Jadi itu adalah rangsangan kita terima, kita rasa mata panas, rasa lihat, bau, rasa. Okey, semua itu adalah impuls yang terima dari otak untuk difikirkan dan dihantar ke efektor. Okey, tangan ke kaki. Tapi sekarang ialah tangan. Jadi tangan kita akan terangkat. Kita ingat arah aliran impuls ni. Okey, kena ingat
boleh tengok rujuk buku teks. Sama ini buku teks juga. Tapi penting kalau dalam peperiksaan ada soalan labelkan anak panah arah aliran impuls. Jadi kita kena tahu kan, mesti daripada yang pertama ialah effector, receptor, okay? Terus ke saraf impuls, ke saraf otak, ke saraf tunjang, hantar ke efektor ke gerak balas. Okey, boleh tengok gambar buku teks. Okey, ini juga sesuai aktiviti 1.3. Ini adalah mengesan perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya luar kawal. Kalau kita nampak cahaya, kita berada dalam tempat yang gelap kan? Gelap, mata kita jadi macam mana? Besar ke kecil? Kita tak nampak kan? Mesti kita nak buka luas-luas anak mata pupil kita. Sebab apa? Gelap. Kalau tempat tu cerah, silaunya kecil anak mata. Tak adalah sepek mata kan? Jadi anak mata, saiz pupil anak mata akan mengecil. Okey, itu kita akan belajar detail lagi. Jadi ini adalah tindakan luar kawal ke terkawal. Cepat. Luar kawal ke terkawal? Mestilah luar kawal sebab kita tak boleh kawal. Okey, seterusnya yang terakhir ialah kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan harian. Penting tak rangkaian sistem saraf? Jadi sekiranya ada seseorang yang ada masalah dengan sistem saraf, mungkin dalam gambar tu separuh lumpuh, stroke. Jadi saraf bahagian kaki, saraf bahagian kaki ada masalah, tak boleh jalan, lumpuh. Jadi dah satu kerugian. Sebab itu kita panggil kalau orang lumpuh ataupun yang cacat, kita panggil orang kurang upaya. Sebab dia tidak upaya untuk berjalan, tidak upaya untuk bergerak. Jadi itu adalah pentingnya saraf. Tapi otaknya masih berfungsi. Sebab itu adalah otak adalah yang main, yang pusat. Jadi hanya sarafnya yang bermasalah. Jadi penting untuk saraf dari segi mengawal dan mengkoordinasi. Koordinasi itu mengkoordinate. Maksudnya saraf tu terima kita gerak, efektor dia gerak. Kalau menari tadi, sibuk betul notification. Sorry maaf ya. Silah telefon. Tangan bergerak, bunyi orang menari, tangan bergerak, kepala bergerak, menari dengan beat lagu kan. Di koordinasi badan kita bergerak. Kan? Itu akan bila saraf itu terjejas, seorang itu ada masalah nak gerakkan kaki, gerakkan tangan. Maksudnya kalau yang lebih serius, contohnya saraf melibatkan pernafasan, tak boleh bernafas, terpaksa guna alat bernafas, guna mesin pernafasan. Jadi penting ya. Jadi jaga kesihatan. Jadi untuk gerak balas ni, rangsangan dan gerak balas itu penting. Okey, itu saja untuk kita punya pembelajaran hari ini ataupun PDBR kita hari ini. Maaflah notification ni keluar je. Okey, jadi abaikan yang itu. Okey, dan ini adalah kita punya pelajaran hari ini. Sistem saraf manusia. Itu bab 1. Bagi rangsangan dan gerak balas. Okay, kita akan sambung nanti untuk 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Yang ni kita akan detail lagi daripada mata, telinga semua. Oh lah, ada pula iklan dekat sini. Okey, jadi ini saja untuk hari ini. Pelajar-pelajar boleh juga tengok YouTube yang saya share dalam kelas. Untuk lebih faham, ada video YouTube daripada Cikgu Taufik, boleh tengok. Dan saya ajar secara detail menggunakan buku teks. Jadi seperti yang kita dalam kelas biasa, kita akan guna buku teks. Jadi kalau dah ada buku aktiviti yang dibeli di sekolah, boleh gunakan. Kita tunggu dulu ya, kita belum guna lagi. Jadi sekarang kita perlu ada buku teks dan juga buku nota tulis panjang untuk salin nota. Jadi saya terima arahan saya selepas ini ya. Okay, untuk pembelajaran PDBR menggunakan buku teks dan penjelasan daripada saya, Cikgu Syikin, untuk hari ini. Moga anak-anak sekarang, pelajar sekarang faham untuk bab 1.1. Dan sampai ini saja untuk hari ini. Okay, sekian. Assalamualaikum. Bye.